Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita bagi subjek akhlak tahun 1 iaitu adab pergaulan bersama ibu bapa. Mari kita lihat adab-adab ketika bersama-sama ibu bapa. Pertama, kita mestilah memberi ucapan salam. Memberi ucapan salam. Bagaimana bagi ucapan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Assalamualaikum ayah. Macam tu, okey? Okey, baik. Yang kedua, mencium tangan kedua-dua ibu bapa. Mencium tangan kedua-dua ibu bapa. Ketiga, bercakap lemah lembut. Bercakap lemah lembut. Bagaimana bercakap dengan lemah lembut? Sebagai contoh, ibu boleh beri saya air? Ibu, boleh tak saya nak coklat? Ayah, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Itu sebagai orang kata salah satu contoh. Okey, baik. Keempat, menjaga perasaan ibu bapa. Jangan kita bagi ibu atau ayah kita terasa hati dengan kita. Yang kelima, tundukkan badan ketika lalu di hadapan mereka. Tundukkan badan ketika lalu di hadapan mereka. Keenam, jangan mencelah percakapan mereka. Jangan mencelah percakapan mereka. Ketujuh, memohon restu ibu bapa. Memohon restu ibu bapa. Sebagai contoh, jika kita nak pergi ke sekolah, ibu, saya nak pergi ke sekolah dahulu ya. Ayah, doakan saya ya. Sebagai contoh, kita kena buat macam tu. Hari-hari kita kena mohon, minta dengan ibu dan ayah kita untuk mendoakan kesejahteraan untuk kita. Kenapa? Doa seorang ibu dan juga doa seorang ayah tiada hijab untuk anak-anaknya. Okey, baik. Ke-8, ucap terima kasih atas pemberian. Ucap terima kasih atas pemberian. Tak kisahlah pemberian ibu dan ayah tu kecil ataupun besar. Kita kena juga ucap terima kasih. Sebagai contoh, terima kasih ibu, terima kasih ayah. Okey. Yang seterusnya, ke-9, tidak mendahului ibu bapa ketika berjalan. Tidak mendahului ibu bapa ketika berjalan. Seeloknya kita berpimpin tangan, pegang tangan ibu dan ayah kita erat-erat. Okey, baik. Seterusnya, mari kita lihat pula fadilat beradab dengan ibu bapa. Apa itu fadilat, anak-anak? Okey, fadilat adalah kelebihan bila mana kita melakukan kebaikan tadi ni. Kita buat kebaikan kepada ibu ayah kita, ini yang kita akan dapat. Okey, yang pertama, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Kalau kita berbaik dengan ibu ayah kita, kita melayan ibu dan ayah kita dengan sopan santun, bercakap dengan lemah lembut, Allah akan berikan kita kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita akan menjadi seorang yang berjaya. Okey, baik. Yang keempat, jiwa sentiasa tenang. Jiwa sentiasa tenang. Kita akan rasa macam tenang sahaja kehidupan kita. Kita akan rasa macam seronok sahaja. Okey, baik. Yang kelima, doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Yang keenam,
mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dikasihi oleh rakan dan kawan. Dikasihi oleh rakan dan kawan. Okey, baik pelajar. Mari kita lihat pula apa itu akibat tidak beradab dengan ibu bapa. Okey, baik. Yang pertama, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dimurkai oleh Allah? Allah tidak suka dengan orang yang melayan buruk terhadap kepada ibu bapanya. Allah benci. Allah tak suka dengan perbuatan macam tu. Walaupun kita hanya menyebut ala, tidak, kita tak nak begitu ya anak-anak. Kita kena bercakap dengan sopan santun. Okey, baik. Yang kedua, menjadi anak derhaka. Menjadi anak derhaka. Masya Allah. Jangan sampai tergolong dalam anak-anak yang derhaka. Baik. Okey, yang ketiga, amalan tidak diterima. Amalan tidak diterima. Apapun yang kita buat, kebaikan apapun yang kita buat, Allah tak terima. Kerana apa? Sebab kita menyakitkan hati ibu dan ayah kita. Kita dah bagi ibu ayah kita terguris hati ni tadi. Itu sebab doa kita tak dikabulkan oleh Allah. Amalan kita pun Allah tak nak terima. Masya Allah. Jangan sampai begini, okey? Okey, yang keempat, hidup tidak berkat. Hidup tidak berkat. Apa pula berkat? Okey, berkat ni adalah cukup. Maksudnya dekat sini, apa pun yang kita buat, kalau kita tidak berbaik kepada ibu bapa kita, kita tidak bersopan santun kepada ibu bapa kita, hidup kita akan rasa macam kucak-kacir. Rasa tak seronok. Apa pun yang kita buat rasa tak kena. Sebab apa? Sebab tadi kita dah bagi ibu ayah kita terasa hati dengan kita. Ada pula yang ibu dan ayah dia sampai menangis disebabkan dia. Jangan sampai begitu. Okay, baik. Yang kelima, hati sentiasa gelisah. Hati sentiasa gelisah. Maksudnya dekat sini, rasa tak tenang dalam hati dia. Sebab apa? Dia dah buat ibu ayahnya tersinggung. Yang keenam, ni yang terakhir anak-anak, tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, astagfirullahalazim. Semoga Allah menjaga kita. Semoga Allah memberi kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Okay, baik. Mari kita lihat pula doa ibu bapa. Mari baca bersama-sama doa untuk ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku serta kedua ibu bapaku dan sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangi dan mendidikku di masa kecil. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Itu sahaja perkongsian kita pada kali ini. Yang mana baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum itu pelajar, ingat kita kena buat baik kepada ibu bapa kita. Haruslah kita wajib ke atas kita untuk berkelakuan baik terhadap ibu bapa kita. Dan jangan sesekali kita menyinggung hati ibu dan ayah kita. Dan doalah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah menjaga kedua ibu bapa kita
dan memelihara kedua ibu bapa kita seperti mana mereka telah menyayangi kita semenjak kita lahir. Okey, baik pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.